Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Bagi siapa yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi siapa yang belum subscribe, nama saya Muawiyah Al-Murtada bin Fajar Nina Purnama Alam. Jemput subscribe untuk mendukung ataupun menyokong channel ini supaya lebih berkembang dan semoga ia memperoleh ataupun ia menjadi platform kebaikan untuk diri saya dan juga kepada anda semua sebagai subscriber dan juga penonton. Baik, insyaAllah pada kali ini kita nak sama-sama baca sebuah buku tentang tokoh. Kita akan baca buku tentang tokoh. Di samping saya baca, mungkin anda yang mendengar pun akan mendapat manfaatnya. Tokoh yang kita maksudkan ialah Maulana Syekh Abi Al-Hasan Ali An-Nadwi. Maulana Syekh Abi Al-Hasan Ali An-Nadwi, yang mana setakat yang saya tahu, Maulana ni apabila gelaran Maulana, maka mereka ini ialah orang yang belajar di India. Mereka ialah belajar di India. Jadi buku ini tidak terlalu tebal. Dan sebab apa penting buku ini, sebab apa penting kita baca buku ini, nanti kita akan go through, kita akan pergi sama-sama. Dan buku ini ditulis oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Jadi kebanyakannya selalunya kita belajar ilmu akidah, ilmu fiqah, ilmu tasawuf. Itu adalah orang kata 3 tunjang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma kenapa penting buku tokoh macam ni? Kenapa penting? Nanti kita akan tengok. Baik, jadi buku ini insyaAllah dalam video kali ini kita akan baca mukadimah. Kita akan cuba untuk, wallahualam, kita akan cuba istiqomah. Saya buat video ni untuk diri saya juga sebenarnya. Bila saya membaca, kalau kita baca seorang-seorang mungkin tak ada feeling. Bila kita baca dan kita sampaikan, mungkin di samping kita yang membaca dapat manfaat dan anda yang menonton pun akan mendapat sedikit manfaat. Okey, kita akan cuba baca. Satu video saya akan buat lebih kurang 1 muka surat kita akan baca. Baik. Permulaannya mukadimah. Mukadimah ni selalunya akan menuliskan tentang kenapa pentingnya buku ini ditulis. Baik. Kata penulis, qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Ulama yang merupakan pewaris nabi-nabi, di mana warisan yang dimaksudkan itu ialah ilmu dan hikmah. Jadi ulama mereka ialah pewaris nabi-nabi. Di dalam rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul. Kita percaya kepada Rasul adalah rukun Islam, rukun iman yang keempat. Jadi para Rasul inilah yang akan membawa kitab-kitab, iaitu rukun Islam yang ketiga, yang menceritakan tentang malaikat dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang kita untuk mengenal Tuhan. Jadi ulama merupakan pewaris para nabi-nabi dan mereka ini mewarisi apa yang mereka warisi? Mereka ini mewarisi ilmu dan hikmah. Ilmu dan hikmah. Seperti mana yang kita tahu disebutkan dalam hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama ini pewaris nabi dan para yang maksudnya para ulama ini mereka mewarisi apa? Mereka mewarisi dinar, dirham? Tidak. Mereka tidak mewarisi dinar dan dirham. Mereka tidak mewarisi kekayaan. Selalunya kita, kalau kita nak waris kepada family kita, keluarga kita, kita nak wariskan kekayaan. Betul tak? Kan? Kita cari berhempah pulas. Kita, orang kata apa, pagi-pagi balik petang, kadang-kadang sampai malam. Kita nak cari harta untuk diwarisi. Tetapi para ulama ini mereka bukan mewarisi harta, mereka mewarisi ilmu dan hikmah. Dan apabila seseorang itu Allah kehendaki kebaikan, bukan Allah bagi harta. Yufaqihu fid din. Allah akan faqihnya kepada agama. Jadi apabila kita nak termasuk dalam orang-orang yang disayangi Allah, orang-orang yang terpilih, kita kena, maksudnya apabila kita melangkahkan diri kita, menceburkan diri kita dalam ilmu, itu adalah bermaksud kita ingin termasuk dalam golongan yang disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan hikmah yang membawa kepada ma'rifat, kepada yang maha benarnya. Minta maaf, kepada yang maha pencipta,
kepada ma'rifat. Ma'rifat ini adalah pengetahuan, mengenal kepada yang Maha Pencipta, yang memikul konsep ubudiyah, iaitu konsep apa? Konsep perhambaan. Seperti mana yang kita tahu, tujuan manusia diciptakan di dunia ini dua. Yang pertama, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak ciptakan manusia ini sebagai khalifah, sebagai makhluk yang mentadbir bumi. Khalifah. Kita ini khalifah di kalangan semua makhluk. Manusia adalah khalifah. Kemudian, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Sesungguhnya tidak aku jadikan manusia, jin dan manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mafhumnya Allah tidak menjadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep ubudiyah, konsep perhambaan, nak menyatakan kita ini ialah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah tujuan sebenar-benar, sebesar-besar tujuan dalam kehidupan kita ini ialah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Yang sebenar-benarnya kerana matlamat penciptaan makhluk yang bernama manusia dan jin dizahirkan melalui firman-Nya yang mulia di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang maksudnya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. Firman Allah yang maksudnya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, liya'budun, menyembahku ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini petunjuk kepada kita bahawa setiap detik dalam kehidupan kita itu perlu dijadikan ibadah. Kita makan, perlu ibadah. Kita cari nafkah, perlu ibadah. Kita berkahwin, kita jadi ibadah. Bujang, kita perlu beribadah. Niatkan untuk jadikan perkara itu sebagai ibadah. Apa-apa saja yang kita buat, tak kira kerja apa. Bukannya ustaz aja ibadah. Kan orang duk fikir ustaz je mengajar, ustaz je mengajar, ustaz mengajar agama ibadah. Ustaz mengajar ibadah. Tak. Bukan ustaz saja. Ustaz tu dia mengajar ibadah khususiyah. Tapi kalau orang-orang luar, orang-orang yang bukan, orang kata bukan takhasus dalam agama, mereka termasuk juga apa yang kita buat semuanya kena ibadah. Kan? Sebab tadi disebutkan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jadi setiap benda, setiap apa yang kita buat kena jadi sebagai ibadah. Cari nafkah, cari duit, bermuamalah, semua kena jadi ibadah. Walaupun pada zahirnya kita nampak, mata kita nampak benda tu macam bukan ibadah, tapi kita perlu jadikan perkara itu ibadah. Macam mana cara dia? Cara dia ialah dengan cara kita membetulkan niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Cari nafkah sebab ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar sebab ini yang diajarkan oleh Rasulullah, ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nak cari semata-mata untuk dunia. Kita nak dapat ilmu, kita nak cari duit. Lagi tinggi aku belajar, lagi besar pangkat aku, lagi banyak gaji aku, kan? Pemikiran kita macam tu. Tapi kita perlu ubah, kita perlu pastikan niat kita itu, sebab syarat diterima amalan itu ialah niat yang pertama sekali. Jadi kita niatkan semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagi membimbing manusia ke arah tasyri' ilahi, sudah tentu peranan tersebut dipikul pada bahu para ulama untuk meneruskan kesinambungan yang telah dibawa oleh Rasul dan Nabi-Nabi. Jadi dikatakan bahawa sudah tentu peranan tersebut dipikul pada bahu ulama. Maksudnya ulama inilah yang akan membimbing kita, memastikan kita memahami bahawa kehidupan kita ini ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa pun kita kena balik kepada ulama. Kita kena berdamping dengan ulama. Kita kena faham mengikut cara ulama. Kita kena faham agama mengikut cara ulama. Kita kena faham kehidupan ini, kehidupan yang kita lalui setiap detik ini mengikut kefahaman cara ulama. Sebab itulah kita perlunya baca, kita perlu membaca tokoh-tokoh, kita perlu membaca biografi, sumbangan, pengorbanan apa yang pernah dilalui oleh para ulama kita. Jadi insya-Allah setakat itu untuk video kali ini. Muka surat yang pertama, muka surat ni apa tahu, dalam Roman saya tak tahu. Ni siapa tahu tolong tak nampak. VII dalam Roman VII. Muka surat berapa tak tahu. Okey, insya-Allah jadi untuk video kali ini itu saja. Semoga ada manfaat untuk diri saya dan juga untuk anda semua. Sebelum habis video ni, saya nak war-warkan kepada anda semua, saya menjalankan satu kelas online Al-Quran secara personal. Kita buat kelas secara personal, bimbingan satu dengan satu. Siapa yang berminat
anda boleh tengok di ruangan description, berminat untuk package-package yang tersedia, jadi anda boleh pilih package-package yang sesuai untuk anda. Kelas ini khusus kita buat supaya anda semua dapat bimbingan one-to-one, personal. Kita nak kelas personal. Jadi tujuannya untuk konsistensi, untuk disiplin. Kita baca Al-Quran ada disiplin dan juga konsisten. Tak putus. Sebab Al-Quran ni dia tak boleh tinggal. Sebab dulu kita ingat kecil-kecil dulu kan. Kecil-kecil dulu kita mengaji Al-Quran, bila kita tinggal saja sebulan habis dah terbata-bata orang kata. Tak tahu. Al-Quran pun macam tu juga, tak boleh tinggal. Dan besarlah fadilat Al-Quran ni. Jadi bagi siapa yang ingin mempelajari, malu ataupun sibuk tapi dia nak belajar, kita telah menjalankan. Jangan risau. Kita telah menjalankan kepada ramai kita punya murid-murid, dan alhamdulillah mereka sangat orang kata apa, lebih selesa, mereka selesa dan boleh menjalankannya dengan baik, sehingga alhamdulillah, sehingga ada yang dah masuk Al-Quran, yang khatam pun dah ada juga. Jadi siapa yang berminat, anda boleh tengok di ruangan description, klik untuk tengok package-package yang tersedia. Jumpa anda di sana insya-Allah. Bagi siapa yang berminat, kita berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.